Salam dan hai kepada semua pencatur. Magnus Carlsen ialah Messi kepada catur. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab semalam dia berjaya menang kejohanan Piala Dunia dan seterusnya. Dengan ini, dia dah menang semua kejohanan-kejohanan besar yang ada dekat dunia ni. Memang macam alien. Jadi kita nak tengok satu game yang dia main. Game kemenangan dia menentang seorang lagi prodigi dari India, iaitu budak yang baru berusia 18 tahun, GM Ramesh Babu Pratnananda, future world champion. Kat sini putih dimainkan oleh GM Pratnananda dan hitam dimainkan oleh GM Magnus Carlsen. Mari kita tengok game ni. Pratnananda memulakan dengan pawn ke E4, dibalas dengan E5 oleh Carlsen. Kita ada knight F3 serang pawn, knight C6 kawal pawn dan seterusnya bishop ke C4. Ini adalah Italian game, satu opening yang cukup popular. Baik, sebelum saya lupa, kita juga telah menghantar wakil dari Malaysia untuk pergi ke Piala Dunia, iaitu FM Lim Zoren dan juga WIM Putri Munajah. Namun kedua-duanya telah kecundang di pusingan awal kepada lawan yang lebih kuat. Apa-apa pun, tahniah atas semangat juang yang telah ditunjukkan oleh dua orang pemain negara kita. Baik, kita sambung. Kat sini, hitam mainkan knight pergi ke F6. Kita ada D3 kawal pawn tersebut. Seterusnya, bishop ke C5. Kita ada variasi Gyoko piano. Seterusnya, A4, D6, putih membuat castling 0-0. Dan A5 kat sini tak membenarkan putih untuk mainkan C3 dan seterusnya B4. Bishop E3 dimainkan dan Carlsen memilih untuk membuat pertukaran bishop dengan bishop makan bishop E3 dan seterusnya pawn F makan bishop di E3. Ya, betul. Carlsen membenarkan Pratnananda untuk mempunyai rook, ada 5 dan juga bishop pun ada diagonal yang cantik kat situ, tapi ini tak menakutkan dia. Seterusnya, Carlsen mainkan castling 0-0 untuk hitam. Knight B ke D2. Kita ada knight ke E7. Knight ke H4. C6, Queen ke E1, cuba untuk keluar ke G3. Seterusnya D5 serang bishop dan kat sini Prat mengundurkan bishop ke B3. Queen D6, Queen G3 dengan idea untuk membuat serangan ke atas king hitam. Kat sini sudah semestinya hitam tak boleh mainkan gerakan yang nampak normal, sebagai contoh bishop pergi ke E6. Nampak normal, tapi ini adalah belanda sebab putih boleh mainkan rook makan knight F6 secara percuma. Pawn tak boleh nak makan rook sebab ada pin kat situ. Okey, jadi kita kembali ke sini. Selepas queen ke G3, hitam mainkan knight pergi ke H5 serang queen. Queen lari ke G5 sambil serang knight dan kita ada pawn ke G6 kawal knight tersebut. Seterusnya, knight ke F5. Sudah semestinya pawn tak boleh nak makan knight lah sebab ada pin. Dan knight itu sedang serang queen. Jadi kat sini Carlsen makan je knight itu. Bishop makan knight F5 dan seterusnya pawn E makan bishop F5 dengan idea untuk tolak ke F6 dan sekali lagi buat serangan ke atas king. Jadi king pergi ke G7 tak membenarkan move tersebut dilakukan. Kita ada king ke H1 dan queen F6. Cuba buat pertukaran queen dan Prat terima dengan queen makan queen F6 check. Knight makan queen F6 dan seterusnya pawn F makan pawn G6, pawn H makan pawn G6 dan kat sini E4 dimainkan oleh putih. Sekali lagi kita ada pertukaran pawn dengan pawn D makan pawn E4, pawn D makan pawn E4 sekali lagi dan seterusnya rook A pergi ke D8, ambil file sambil serang knight di D2. Baik, rook F2 dimainkan kawal knight itu. Kita ada rook pergi ke D4, letak tekanan ke atas pawn di E4. Tapi kat sini, Prat mainkan rook A pergi ke F1 buat double rook dan serang di F5. Dia tak kisah pun pasal pawn tu. Sebab apa? Sebab kalau knight hitam cuba makan pawn tu, sebagai contoh knight makan pawn E4, kita ada knight boleh makan knight E4, diikuti dengan rook makan knight E4. Kat sini, putih boleh makan pawn di F7 sambil buat check. Rook makan rook F7, rook makan sekali lagi rook F7 check, king lari ke H6 dan sudah semestinya knight di E7 tak boleh dimakan sebab kalau makan rook akan checkmate di E1. Tapi kat sini king putih boleh gerak ke G1 dan seterusnya knight di E7 terpaksa larikan diri sebagai contoh ke F5 dan selepas itu rook boleh makan pawn percuma di B7. Ini adalah situasi yang Magnus tak mahulah sebab dia akan kalah kalau dia bagi pawn free kepada Pratnananda. Jadi selepas rook buat double dekat file F ni, sudah semestinya pawn di E4 tak boleh dimakan. Jadi dia gerakkan knight E pergi ke G8 kawal knight di F6. Baik, kita ada pawn ke C3 serang rook, rook lari ke D7, rook E2, rook E7, bishop ke C2,
naik ke D7, naik C4, serang pawn di A5, jadi rook ke A8 terpaksa dimainkan. Kita ada G4, F6, rook ke G2, naik ke H6 dan seterusnya G5. Pertukaran pawn kat sini dengan pawn F makan pawn G5, rook makan pawn G5 dan naik pergi ke F7 serang rook. Jadi rook lari kembali ke G2, kita ada rook pergi ke E6, rook D2 serang naik, rook F6 cuba buat pertukaran rook kat sini. Jadi diterima dengan rook makan rook F6, naik makan rook F6 dan seterusnya pawn ke B4. A makan pawn B4, pawn C makan pawn B4 dan seterusnya king ke F8, king ke G2 dan king ke E7. King dibawa ke petak tengah kat situ. A5 dimainkan oleh putih, rook H8, rook E2 dan seterusnya naik ke H5 dengan idea untuk pergi ke F4 kat situ dan membuat serangan fork ke atas king dan juga rook. Jadi kat sini sudah semestinya Prak mainkan king lari ke G1 dan kita ada naik pergi ke F4 serang rook, rook lari ke D2 dan seterusnya rook hitam masuk ke H3. Kat sini kedua-dua pemain sudah tak mempunyai banyak masa, hanya ada 2-3 minit macam tu dan permainan diteruskan dengan pawn pergi ke A6. Ramesh Babu Pragnananda cuba untuk membuat sesuatu serangan yang aktif dan ini sebenarnya telah memakan diri dia. Sebab apa kita tengok kat sini? Pawn B makan pawn A6 memang dia bagi free, cuma dia gerakkan bishop ke A4 sebab pawn di C6 ni tak boleh dikawal, akan dapat balik lah. Kat sini rook C3 dimainkan oleh Carlsen, serang knight terlebih dahulu. Jadi knight lari ke A5 tambah serangan ke atas pawn ke C6 dan kat sini Magnus mainkan satu gerakan yang bagus dengan knight pergi ke G5. Sekali lagi nak mengancam untuk buat fork di petak F3 ke atas king dan juga rook kat situ. Dan kat sini terpaksalah rook digerakkan. Kat sini Prak gerakkan rook dia pergi ke C2 dan sinilah gerakan kemenangan telah dimainkan oleh Magnus Carlsen. Baik, macam biasa, korang boleh pause video kat sini dan cari apakah gerakan paling bagus untuk hitam lakukan. Sementara korang cari itu, saya nak minta maaf sikit sebab 2-3 minggu ni saya tak sempat nak buat video sebab masalah kesihatan. Jadi saya pun minta penonton sekalian jaga kesihatan dengan baiklah sebab sekarang ni musim hujan dan panas sentiasa. Okey, baik, dah jumpa jawapan. Jawapan dia ialah knight G pergi ke H3 membuat check. Kat sini tak kisah king lari ke H1 ataupun F1. Putih kat sini Pragnananda memilih untuk king lari ke F1 dan rook terus dimainkan ke A3. Ini gerakan bagus sebab dia buat fork. Fork kenapa? Serang bishop dan pada masa yang sama mengancam untuk buat checkmate di A1. Kalau korang tengok tu, king tak boleh nak lari sebab petak kat depan dia semua telah dikawal oleh knight hitam. Dan kat sini sudah semestinya putih akan kehilangan bishop lah. Pragnananda cuba lagi dengan knight makan pawn di C6 buat check sekejap, tapi lepas king lari ke F6 kat sini putih telah menyerah kalah. Sebab apa? Sebab Pragnananda akan kehilangan satu bishop lah, takkan dia nak bagi checkmate, betul tak? Jadi kat sini dia telah resign dan menyerah kalah. Dan pada pusingan kedua Magnus Carlsen telah berjaya mendapat seri, seterusnya menjadi juara Piala Dunia untuk kali ini. Sudah semestinya dia ialah God of Chess.